Lantas Bilqis salah seorang daripada mereka yang turun padanglah kita istilahkan untuk merubah suasana tersebut. Daripada duduk di bawah satu pemerintahan seorang raja walaupun dia tu lelaki, tapi menyebabkan pemerintahan kita, menyebabkan kerajaan kita ni makin rosak, makin mundur, baik kita ganti dengan orang lain. Jadi setelah pemerintah ni dijatuhkan, maka rakyat sebulat suara memilih dia. Walaupun dia ni seorang wanita, bukannya lelaki, tapi sebab ada ketokohan, ada kepimpinan, ada demokrasi yang dia terapkan dan multitasking yang ada pada dia, maka dia ini dipilih sebagai pemerintah sekaligus ratu kepada kerajaan Sabah. Dan menerusi ayat ni terbuktilah apa yang sebelum ini disebutkan, dia sememangnya mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan pandangan-pandangan daripada beberapa riwayat sebelum ni menerusi ayat Allah ni. Jadi kalau dia nak kata dia seorang diktator, dia tak minta dah pandangan orang lain. Kekuatan yang dimiliki oleh Ratu Bilqis ni, antara yang paling dekat dengan kebenaran ialah Ratu Bilqis ni mempunyai 312 orang ahli senat. Bawah dia tu ada 312 orang menteri. Daripada setiap seorang daripada mereka, bawah 312 ni, tiap-tiap seorang ada 10,000 tentera. Ada 312, bawah 312 tu setiap satu ada 10,000. Kalau 10,000 kali 312 keluar berapa? 3.120.000. 3 juta ni satu bentuk kekuatan ketenteraan yang besar. Lepas tu kuat-kuat pula, dia berasa yakin nak berperang tu sebab ada 3 juta lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dapat meningkatkan iman dan amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur 4 potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml. Kita akan sambung balik daripada ayat yang kita baca sebelum ini, iaitu merujuk ayat yang ke-32 hingga 35, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Surah An-Naml ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Di dalam perbahasan ayat yang pertama, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri, maka berkatalah ia, yakni merujuk kepada Ratu Bilqis selepas beliau menerima sepucuk surat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang telah dihantar pesanan surat tersebut melalui wasilah ataupun perantaraan burung hudhud, yang mana bila sampai surat tersebut kepada Ratu Bilqis, beliau membuka surat tersebut dan membaca segala isi-isi dan kandungan surat. Lalu beliau berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai sekalian para pembesar, yang mana para pembesar ini adalah terdiri daripada menteri-menteri, wazir-wazir, mereka-mereka yang mempunyai kepercayaan di sisi Ratu Bilqis. Aftuni fi amri. Aftuni ini boleh kita katakan berilah fatwa kepadaku, tapi untuk bagi ayat yang lagi cantik, berilah saranan ataupun berilah pertimbangan di dalam urusan aku ini. Ma kuntu qati'atan, dan aku sebelum ini tidak sesekali pernah memutuskan qati'atan amran, sesuatu perkara ataupun sesuatu urusan, hatta tashhadun, sehinggalah aku memanggil kamu semua hadir di dalam majlisku. Baik, selesai menerima surat daripada burung hudhud, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, buka surat dan membaca segala isi dan kandungan surat, dan beliau memahami apa isi-isi dan kandungan tersebut, lalu dipanggillah sekalian para menterinya. Panggil semua para pembesar dan orang-orang yang diberi kepercayaan di sisi Ratu Bilqis. Untuk apa? Untuk membincangkan tentang urusan surat yang baru diterima ni. Kita nak buat apa tentang surat ni? Dia nak minta pandangan dan pendapat. Baik, sebelum kita teruskan dengan penafsiran bagi ayat ni, saya nak bagi tahu beberapa perkara. Sebagai contoh, isu yang berkaitan dan berkenaan dengan Ratu Bilqis ini, penerimaan surat daripada Nabi Sulaiman, pertemuan dengan Nabi Sulaiman, banyak dibahaskan di dalam kitab-kitab. Sebagai contoh, yang kita beriman, yang kita percaya dan kita yakini, sebahagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah letakkan di dalam kitab suci Al-Quran. Antaranya di dalam surah An-Naml ni, berkaitan dengan Ratu Bilqis. Dan contoh di dalam kepercayaan dan keimanan agama lain, bukan kata kisah Bilqis ni ada dalam Quran semata-mata dan wajib dipercayai dan diimani kisah yang dibawa oleh Allah ni untuk kita, tetapi di sisi orang-orang Nasrani, di sisi orang-orang Kristian juga telah digambarkan dan dipaparkan kisah mengenai Ratu Bilqis, ataupun mereka sebut the Queen of Sheba ini,
iaitu Ratu Negara Sabak ini di dalam beberapa tempat di dalam kandungan Bible mereka. Jadi dalam dua agama ni ada disebutkan dengan kisah Ratu Bilqis. Walau bagaimanapun ada satu lagi kitab, dia bukan lebih menjurus ataupun menisbahan atas nama agama, tapi dia adalah kitab suci kepercayaan bangsa Utopia. Bangsa Utopia, iaitu ada satu kitab nama Kebra Nagas ataupun disebut Kebra Negas. Baik, kitab tersebut dipercayai satu kitab yang mungkin ada sesetengah pendapat mengatakan ia satu mitos semata-mata, dan ada sebahagian orang percaya apa yang telah disebutkan di dalam kitab Kebra Nagas tersebut, terutama di kalangan orang-orang ataupun bangsa Utopia itu sendiri. Tetapi untuk makluman semua, kitab Kebra Nagas ni seolah-olah macam himpunan daripada karya orang-orang Arab dan juga orang-orang Yahudi sekitar abad ke-14 Masihi. Sekitar abad ke-14 Masihi. Baik, kalau kita tengok di dalam kitab Kebra Nagas, dia telah menceritakan satu watak pemerintah ratu ataupun disebut permaisuri Makeda, tentang permaisuri Makeda yang pernah bertemu dengan Raja Solomon. Dan dalam deskripsi kitab Bible, Raja Solomon selalu dinisbahkan dengan siapa? Nabi Sulaiman lah. Tapi saya sebut ni sebagaimana yang kitab tu sebutlah. Baik, permaisuri Makeda ni bertemu dengan Raja Sulaiman ataupun the King of Solomon. Baik, selepas bertemu dengan Raja Sulaiman ataupun King Solomon buat kali yang pertama, menurut kitab tersebut, King Solomon ni kira tertarik hati, jatuh hati kepada permaisuri Makeda ni. Lalu dia punya niat untuk memiliki permaisuri ni. Dengan kata lain, nak mengahwini permaisuri ni. Jadi dia telah menjalankan, kita panggil ada satu macam muslihat lah, bagaimana untuk dia mengikat dan menjadikan permaisuri ini sebagai isteri dia. Jadi antara bentuk perjanjian yang dia buat bila mana Ratu Makeda ini berada dalam istana Sulaiman ni, dia kata perjanjian yang akan kita ikat, perjanjian yang akan kita buat ialah sekiranya kamu menyentuh ataupun mengambil ataupun menggunakan mana-mana barang di dalam istana aku ni tanpa izin aku, maka kamu kena kahwin dengan aku. Kamu sentuh ke, kamu guna ke, kamu makan ke, minum ke, maksudnya tanpa izin aku, maka kamu kena kahwin dengan aku. Jadi kawan ni berasa dia tak akan buatlah benda-benda tu, ambil barang ke, sentuh barang tanpa izin. Last kali apabila dia diberi satu bentuk hidangan, yang mana mengikut kisah dan cerita tu mungkin disengajakan bahan-bahan yang diletak dalam makanan tu yang menyebabkan siapa yang makan makanan tu akan cepat berasa haus, iaitu disebutkan antaranya lada hitam dengan cuka. Maksudnya dalam masakan tu buh lada hitam, buh cuka, bila orang makan tu dia cepat rasa dahaga. Yang mana tiba di suatu ketika yang lain, dia jumpa satu bekas minuman, dia ambil bekas minuman tu, dia minum air tanpa minta izin. Jadi atas ketelanjuran hal tersebut, seolah-olah dia dah langgar perjanjian makan atau minum dengan tanpa izin, maka dia kena kahwin dengan King of Solomon. Pendek cerita, kahwinlah dengan King Solomon tadi. Jadi selepas beberapa lama, dia nak kembali semula kepada negeri dia, yang dikatakan Ratu Makeda ni adalah permaisuri di Utopia. Di Utopia, yang mana Islam menceritakan bahawa Ratu Balqis ni berasal daripada Ma'rib, Yaman. Dan kita sudah bahas sebelum ni, bila sebut tentang Sabak kuno, dia meliputi 3 tempat kan. Ingat lagi tak? Iaitu Yaman, Eritrea dan Habsyah. Utopia tu nama barulah. Okey. Di sana ada satu kerajaan yang dikatakan kerajaan Aksum dulu. Baik. Bila dia kembali semula sebagai pemerintah di tempat dia, khususnya kitab tersebut
nama pemerintahan dia berpusat di satu tempat nama Tigray. Jadi duduk beberapa lama, kemudian dia mendapati diri dia ni mengandung hasil perkahwinan dan hubungan dengan King Solomon tu, dia mengandung. Akhirnya bila dia mengandung, melahirkan seorang anak. Jadi melahirkan pun di tempat dia lah, di Utopia tu. Jadi bila anak ni lahir, dia letak nama anak ni Ibn Hakim. Ibn Hakim, anak yang bijaksana, ataupun dalam sejarah mitos ni lebih dikenali dengan nama Menelik I. Menelik I. Jadi bila anak ni dah berusia, maka mak dia tadi, Permaisuri Makeda, telah menghantar beberapa utusan. Maksudnya ada orang yang jaga, ada orang yang kawal anak dia ni supaya menuju ke tempat bapak dia, iaitu King Solomon di Palestin. Nak suruh dia kenal siapa sebenarnya bapak dia. Jadi bila sampai di sana, King Solomon ni menerima dengan sebaik-baiknya anak, seolah-olah hasil daripada hubungan dia dengan Permaisuri Makeda sebelum ni. Jadi melihat kepada kewibawaan dan karakter yang dipunyai oleh anaknya ni, Menelik I ke, Ibn Hakim ke, jadi King Solomon ni mempunyai niat dan cita-cita, kalau boleh selepas daripada ketiadaan dia wafat ke dia meninggal, maksudnya tahta pewarisan pemerintahan dan kerajaan dia ni, dia nak mewariskan kepada Menelik I tadi, Ibn Hakim tadi. Baik, lantaran daripada tu Ibn Hakim menolak. Dia kata dia lebih suka tinggal bersama ibunya di Utopia, dan kalau dia nak jadi raja sekalipun, dia nak raja-raja selepas ketiadaan ibunya. Jadi tak apalah. Jadi sebelum bertolak balik semula ke Utopia, jadi dikatakan King of Solomon ni bagi kepada dia peti tabut tu. Peti tabut yang orang-orang Yahudi duk cari tu, yang kita sebut the Ark of Covenant tu. Yang di dalamnya ada 10 commandment, 10 pesanan Tuhan yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dulu. Jadi bila dia dapat peti tabut tadi, dia bawa balik ke Utopia. Itu satu versi. Ada versi yang kedua, bawa balik ke Utopia juga, tapi bukan dengan cara yang legal lah. Kalau seolah-olah tadi macam halal lah, macam King Solomon bagi dengan rela pada dia untuk dibawa balik ke Utopia. Versi yang kedua menyebut orang-orang yang mengiringi dia tu curi peti tabut tu lalu bawa balik ke Utopia. Dan masih ramai juga lagi lah orang-orang Habsyah atau orang-orang Utopia yang menyangka bahawa peti itu masih lagi tersimpan dengan baik di satu gereja. Kalau tuan-tuan nak cari satu gereja nama Saint Mary of Zion. Saint Mary of Zion yang terletak di Aksum, utara Utopia, yang dikatakan masih dijaga dengan baik bagi mereka yang percaya benda tu benda betul, bukan mitos. Bahkan ada yang mengesahkan tu adalah tabut yang asli. Ada satulah kelompok mereka, Utopian Orthodox, lebih kurang. Baik. Dan di sini kalau kita lihat, beberapa informasi yang sebelum ni ada disebutkan oleh tafsiran ulama-ulama kita berkaitan dengan Ratu Bilqis ni, ada persamaan. Antaranya ialah dalam Kibra Nagis ni disebut bahawa kaki Permaisuri Makeda tu, walaupun ini Makeda atau Bilqis, kaki Permaisuri Makeda tu dikatakan berbulu dan mempunyai kuku, berkuku. Kan kita dah baca sebelum ni ada satu pendapat imam tentang belakang kaki Ratu Bilqis tu seperti apa? Seperti tapak kuda tu kan. Maksudnya ada persamaan, walaupun kita tidak dapat memastikan pandangan dan pendapat tu betul ke salah. Cuma nak habaq, inilah di antara isi-isi yang terdapat di dalam kitab Kibra Nagis berkaitan dengan Ratu ataupun Permaisuri Makeda dan pertemuannya dengan King Solomon. Walau bagaimanapun cerita itu sebagai menambahkan ilmu, menambahkan informasi sahaja, bukan untuk kita mensahihkannya, bukan untuk kita mempercayainya. Baik, kita sambung kembali perbahasan tentang ayat itu. Jadi berkatalah dia kepada pembesar-pembesarnya, berikanlah aku saranan, aftuni, berikanlah aku pertimbangan, fi amri, dalam urusan aku ni.
Jadi bila saja terima surat, dia panggil semua menteri-menteri dan wazir ni nak minta pandangan mereka berkaitan dengan surat yang baru diterima ni. Apa pandangan kamu semua tentang surat ni? Tapi bagi Ratu Bilqis sendiri, dia telah menganggap dan menisbahkan surat ini adalah sepucuk surat yang mulia. Melalui perkataan dia, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku, sampai kepadaku sepucuk surat yang mulia. Itu tamhid dia berkenaan dengan surat. Dia sendiri menganggap surat tu mulia kerana surat ini dihantar oleh seekor burung sebagai utusan, dan selepas surat dihantar, burung ini beredar. Summa tawalla anhum, sebagai langkah beradab, beretika dan juga berhati-hati, penuh kewaspadaan. Inilah yang menyebabkan Ratu Bilqis menganggap surat ni surat yang mulia. Lebih-lebih lagi, isi surat ni datang daripada seorang Nabi dan Rasul, seorang raja, pemerintah yang memerintah sebuah kekuasaan yang begitu luas sejauh timur dan barat, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Ma kuntu qati'atan amran, dan aku sebelum ni pun tidak sesekali pernah memutuskan sesuatu persoalan ataupun urusan sehinggalah aku ni panggil kamu semua dalam majlis aku. Ini adalah satu bentuk diplomasi, ini juga adalah satu bentuk demokrasi yang diamalkan oleh Ratu Bilqis, menunjukkan bahawa dia adalah seorang ratu sekaligus raja ataupun pemerintah yang mengamalkan sistem demokrasi. Maksudnya sebagai raja, dia boleh memutuskan apa jua pandangan dan pendapat dia bila dia sendiri menerima surat tersebut. Tetapi dia tak mau mengambil perkiraan, mengambil pandangan dari sudut diri dia saja. Jadi surat ni bolehlah kita katakan tertakluk di bawah urusan pentadbiran dan pengurusan negara. Bila surat ni tertakluk di bawah pentadbiran dan pengurusan negara, maka setiap urusan yang berkaitan dengannya mestilah memenuhi kriteria, iaitu apa yang sebelum ni sudah menjadi amalan, sudah menjadi tradisi, iaitu kita berhimpun ramai-ramai, kita bincang bagi puas hati dan kita letakkan satu keputusan. Apa yang kita nak daripada hasil perbincangan tersebut, itulah yang diamalkan oleh Ratu Bilqis. Dan hari ini kita melihat, kalau kita mengambil sosok ataupun kita panggil figure personality di kalangan wanita yang mungkin mempunyai tahap multitasking yang hebat, dia mungkin seorang menteri, dia mungkin seorang presiden, dia mungkin seorang pengarah itu, pengarah ini, orang yang bijak menceburkan dirinya dalam politik. Tetapi Islam menerusi Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad telah menceritakan satu susuk, satu figure yang mempunyai kemahiran demikian, iaitu siapa? Ratu Bilqis ni. Kerana kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang ada, sama ada dalam tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi, tafsir Imam Alusi, bahawa selepas kemangkatan bapak dia dulu, selepas bapak dia meninggal, bukan terus teraju pemerintahan kerajaan Sabak ni dapat dekat Bilqis, tetapi ada seorang lelaki daripada keturunan mereka yang menjadi raja. Tetapi setelah memerintah beberapa lama, pemerintahan tu makin merosot, yang menyebabkan rakyat ni jadi tak puas hati, yang menyebabkan rakyat ni jadi marah. Lantas Bilqis salah seorang daripada mereka yang turun padanglah kita istilahkan untuk merubah suasana tersebut. Daripada duduk di bawah satu pemerintahan seorang raja, walaupun dia tu lelaki, tapi menyebabkan pemerintahan kita, menyebabkan kerajaan kita ni makin rosak, makin mundur, baik kita ganti dengan orang lain.
Jadi setelah pemerintah ni dijatuhkan, maka rakyat sebulat suara memilih dia. Walaupun dia ni seorang wanita, bukannya lelaki, tapi sebab ada ketokohan, ada kepimpinan, ada demokrasi yang dia terapkan dan multitasking yang ada pada dia, maka dia ini dipilih sebagai pemerintah sekaligus ratu kepada kerajaan Sabah. Dan menerusi ayat ni terbuktilah apa yang sebelum ini disebutkan, dia sememangnya mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan pandangan-pandangan daripada beberapa riwayat sebelum ni menerusi ayat Allah ni. Jadi kalau dia nak kata dia seorang diktator, dia tak minta dah pandangan orang lain. Dia ni bertindak sebagai pemerintah yang kejam, pemerintah yang kuku besi, dia tak minta dah pendapat orang lain, dia tak minta pertimbangan orang lain. Tetapi dia dengan hati yang terbuka minta pandangan daripada menteri-menteri dia, daripada wazir-wazir dia. Okey, sekarang selepas diminta demikian, apa yang berlaku? Qalu. Maka selepas diminta pandangan, para menteri, para wazir dan pembesar berkata, nahnu ulu quwwatin. Nahnu ulu quwwatin. Kita ini mempunyai kekuatan. Kita ni orang-orang yang mempunyai kekuatan. Kita ni bukan sebuah pemerintahan yang lemah, bukan sebuah pentadbiran yang lemah. Wa ulu ba'sin syadid, dan kita juga mempunyai orang-orang yang mempunyai semangat keberanian yang begitu tinggi. Kita ni punya orang-orang dalam negeri Sabak kita ni, orang-orang yang punya semangat berani itu begitu tinggi. Wal amru ilaiki, walau bagaimanapun urusan ini, keputusan ini tetap kami serahkan kepada kamu. Walaupun mereka bagi pandangan mereka, mereka menyuarakan hasrat mereka, tetapi daripada perkataan tadi menunjukkan mereka ni menyimpan ataupun meletakkan penghormatan yang begitu tinggi. Kami cakap apa pun, kami keluarkan pendapat apa pun, kami keluarkan pandangan apa pun, keputusan tetap terletak di tangan kamu. Bukan kata bila ketua tu bagi kebebasan seluas-luasnya kita bagi pandangan, kita bangkang dia. Bukan bila kata pemerintah tu bagi kita keluasan, kita nak bercakap ke, kita nak komen ke, kita nak kritik, kita hentam dia habis-habisan. Tetapi kerana semangat demokrasi yang telah diterapkan sebelum itulah yang menyebabkan Ratu Balqis ini dihormati. Mereka memang bagi pandangan, mereka memang bagi pendapat, tapi akhirnya apa pun tetap terletak di tangan kamu. Fanzuri maza ta'murin, maka pertimbangkanlah olehmu apa yang kamu nak perintahkan pada kami. Kamu cakap apa? Kira kamu perintahkan, kami akan buat. Kamu perintahkan, kami akan laksanakan. Baik, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir telah membawakan satu kenyataan daripada Imam Hasan Al-Basri. Kita kenal Imam Hasan Basri, seorang tokoh tabi'in yang terkemuka, yang pernah belajar menerusi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup dan tersisa pada zaman dia. Jadi dia mengatakan bahawa melihatkan kepada ayat tersebut, seolah-olah mereka punya niat, mereka punya cadangan, pandangan dan pendapat untuk memerangi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan menggunakan ayat tu. Orang hantar surat kepada kita dengan isi sekian-sekian, tapi kita ni apa? Kita ni mempunyai orang yang kuat-kuat. Bahkan disebutkan bukan setakat orang yang kuat-kuat, bilangan kita pun banyak, bilangan kita pun ramai. Dan ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir sekali dengan prasana, persenjataan, logistik yang kita punyai pun tak kurang hebatnya. Kemudian ditambah dengan apa? Sifat sifat tentera kita, sifat askar kita yang ramai tadi, ulu ba'sin syadid, mempunyai keberanian yang tinggi. Kalau kita perhatikan tu, mereka seolah-olah menyebut tiga benda. Tentera kita ramai, tentera kita kuat.
ramai lagi, kuat lagi. Yang kedua, prasana kita hebat, logistik kita hebat, persenjataan kita hebat, kelengkapan perang kita hebat, tu yang kedua. Dan yang ketiga, semangat tentera kita yang ramai dan kuat tadi, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi untuk apa? Semangat yang tinggi untuk berperang, yang bersiap sedia, bersiap siaga. Bila-bila masa saja kalau kamu perintahkan untuk berperang, kami go. Kalau kamu perintahkan kami berperang, kami on. Memang tu antara pandangan yang mereka suarakan. Walaupun begitu, kami tak boleh buat keputusan kalau kami kata nak perang, kena perang. Tapi dia kembali kepada ratu dia. Apapun urusan tu terletak di tangan kamu. Dan di sinilah menunjukkan kebijaksanaan, berwawasannya seorang ratu yang bernama Bilqis, kerana dia tidak melihat pandangan yang dikeutarakan oleh menteri-menteri dan wazir dia ni berbaloi untuk dilakukan dan dilaksanakan. Dari sudut memberi pandangan dia buka, tapi tak semestinya dia terima pandangan tersebut. Kerana dia merasakan ada sesuatu yang lebih baik untuk dibuat berbanding dengan pandangan yang diberikan pada dia. Kecerdikan dan kehebatan dia terserlah bila Allah menuturkan dalam ayat yang keseterusnya. Kalau kita tengok, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Maka berkatalah ia, yakni Bilqis tadi, innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, kebiasaannya raja-raja ini apabila mereka memasuki sesebuah negeri dengan tujuan perang tadi, afsaduha, mereka pasti akan merosakkan negeri tersebut, membinasakan negeri tersebut dan menghancurkan negeri tersebut. Itu biasa yang berlaku. Kalau raja-raja masuk satu-satu negeri kerana dengan paksa ke, dengan tujuan perang ke, memang akan rosaklah satu-satu negeri. Waja'alu a'izzata ahliha azillah, dan daripada hal tersebut akan menjadikan penduduk-penduduk satu tempat yang diperangi itu, biasanya akan jadi pada satu-satu tempat yang diserang tadi, yang sebelumnya penduduk-penduduknya penuh dengan kemuliaan, bila kena serang akan jadi apa? Penuh dengan kehinaan. Sebelum perang penduduk tu jadi mulia, tapi bila kena serang, patut kalah pula dalam peperangan, biasanya penduduk tu akan jadi hina. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitu jugalah apa yang akan dilakukan ataupun diperlakukan oleh mereka. Ni ayat yang tak mampu difikirkan oleh menteri-menteri dan wazir-wazirnya pada ketika itu. Inilah ketinggian, kecerdikan dan wawasan yang dipunyai oleh Ratu Bilqis semata-mata untuk menjaga berterusannya legasi pemerintahan dan keamanan di negeri Sabak. Berbanding dengan dia memilih pandangan pendapat daripada menteri dia tadi, yang lebih banyak bagi dia akan menghancurkan dan merosakkan kerajaan Sabak yang sedia ada. Kerana apa? Kerana Ratu Bilqis amat-amat mengetahui bahawa apa pun yang disebut oleh menteri dia berkenaan dengan tiga benda tadi. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau terkenalah dengan tafsiran sebelum ni di masjid ni, antara pandangan-pandangan berkaitan kekuatan yang dimiliki oleh Ratu Bilqis ni, antara yang paling dekat dengan kebenaran ialah Ratu Bilqis ni mempunyai 312 orang ahli senat. Bawah dia tu ada 320 orang menteri. Daripada setiap seorang daripada mereka, bawah 312 ni, tiap-tiap seorang ada 10,000 tentera. Ada 312, bawah 312 tu setiap satu ada 10,000. Kalau 10,000 kali 312 keluar berapa? 3.120.000. 3 juta ni satu bentuk kekuatan ketenteraan yang besar.
Lepas tu kuat-kuat pula. Dia berasa yakin nak berperang tu. Sebab ada 3 juta lebih. Lepas tu tentera dia tu kuat. Alat dia hebat. Prasana dia hebat. Logik dia hebat. Peralatan dia hebat. Kemudian dia berasa tentera dia ni tentera yang mempunyai semangat keberanian yang tinggi dalam berperang. Tetapi Ratu Bilqis mengetahui bahawa kekuatan Nabi Allah Sulaiman yang dipunyai oleh Nabi Allah Sulaiman jauh lebih besar, jauh lebih hebat apa yang disebutkan oleh menteri dia. Sebab kekuatan ketenteraan Nabi Sulaiman ni bukan orang saja. Allah bagi kepada Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin dan ifrit. Tentera Nabi Sulaiman ni bukan saja orang, jin pun tentera Nabi Sulaiman, ifrit pun tentera Nabi Sulaiman, burung-burung pun tentera Nabi Sulaiman, dan spesies binatang lain pun tentera Nabi Sulaiman. Kalau kita hari ni pun, kalau kita berasa tentera kita ni ramai, tentera kita kuat, kita kena faham betul-betul bahawa tentera yang kita punyai cuma manusia. Ramai pun manusia, kuat pun manusia, berani pun manusia. Tapi bila kita mengetahui lawan kita nak lawan tu, segala mak nikah, mak nenek tu duduk dengan dia. Allah, kita ni ramai dah, tentera dia bukan orang saja weh. Jin pun tentera dia. Kita ni hak takut jin, takut hantu semua dah tak? Ni tentera dia pula jin. Ifrit lagi tentera dia, binatang lagi tentera dia. Sudah. Dia faham ini, dia tahu ni. Sebab tu dia tak memilih jalan peperangan. Dan kalaulah dia mengikuti pilihan dan pandangan pendapat tersebut, sebab itulah dia kata dengan perkataan ni, bila raja-raja ni masuk dalam satu-satu negeri, serang satu-satu negeri, biasanya dia akan merosakkan negeri itu. Dan dia punya satu kita kata vision, satu pandangan, kalau kita perang pun kalah tu akan jatuh pihak mana? Pihak Sulaiman ke pihak kita? Dia dah berasa dah, kalau perang, kekalahan tu akan jatuh pihak dia. Bila jatuh pihak dia, negeri dia akan musnah, negeri dia akan rosak. Kemuliaan yang dia punyai sebelum ni bersama dengan rakyat dia akan bertukar menjadi hina. Hak tu yang dia tak mau. Dia lebih suka menjaga berterusnya legasi pemerintahan dan pentadbiran dia dengan aman seperti sebelum ni. Sebab itulah dia kata macam tu. Jadi apa yang dia nak buat? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Sesungguhnya aku akan mengutuskan utusan kepada mereka. Aku akan utuskan utusan, maksudnya orang-orang kita ni, aku akan utuskan kepada mereka, kepada Nabi Sulaiman, bihadiyatin. Utusan kita ni aku akan bekalkan mereka dengan hadiah-hadiah tertentu. Ini cara yang dia nak guna. Jadi ada beberapa tafsir menyebut antaranya hadiah-hadiah yang dibekalkan untuk dibawa utusan dia bertemu dengan Nabi Sulaiman, antaranya kita tengok pada Arsyun Azim dia tu. Siapa ingat lagi bila kita bahas tentang arasy dia yang agung, arasy dia yang hebat tu dibuat daripada apa, Nazif? Daripada emas kan. Arasy dia tu, ingat lagi tak? Dibuat daripada emas dan bertatahkan dengan batu-batu, permata-permata, yakut dan zabarjat. Jadi benda tu memang ada banyak berada di negeri Yaman, negeri Sabak. Jadi dia hantar emas, antaranya batu, antaranya permata, yakut dan rempah-rempah. Dan sebenarnya itu jugalah yang disebutkan dalam kitab Bible Yehezkiel. Ada dia bercerita tentang negeri Sabak yang mana Ratu Bilqis ataupun Queen of Sheba ni pernah hantar emas, batu-batu permata dan rempah rantuh kepada King of Solomon ataupun Nabi Sulaiman. Baik. Fanaziratun, maka aku akan menunggu. Lepas kita hantar utusan kita tu, biar dia berurusan dengan Sulaiman, aku akan tunggu bima yarji'ul mursalun, apa yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita. Kita tunggu Sulaiman cakap apa kat depa, Sulaiman balas apa kat depa, kita akan tunggu keputusan tu.
Jadi di sini menunjukkan kecerdikan dan diplomasi yang dipunyai oleh siapa? Oleh Ratu Bilqis. Oleh Ratu Bilqis. Bahkan Imam Qatadah menyebut di dalam tafsir Ibnu Katsir tu, alangkah cerdiknya seorang ratu yang bernama Bilqis, yang mana dia bukan sahaja cerdik ketika waktu musyrik dia. Maksudnya waktu ni dia masih lagi musyrik. Maksudnya masih lagi tak beriman kepada Allah, iaitu dengan menyembah matahari. Tapi dia jugalah seorang yang cerdik setelah dia menerima Islam, menjadikan sebagai agamanya, akidahnya, pegangannya. Bahkan Ibnu Abbas juga memberikan komentar berkaitan ayat ini, mengatakan bahawa sesungguhnya Ratu Bilqis amat mengerti dan mengetahui bahawa kadang-kadang hati seseorang tu dapat dilembutkan dengan pemberian ataupun hadiah seumpama ni. Kadang-kadang kita nak marah kat orang tak, tiba-tiba orang tu pula hantar hadiah kat kita, jadi tak marah. Tiba-tiba kita benci kepada orang kita benci itulah bagi hadiah kat kita. Dia boleh melunakkan dan melembutkan hati seseorang. Tetapi apa perbahasan Ibnu Abbas seterusnya? Dia kata sebenarnya konteks hadiah ini adalah ujian yang Ratu Bilqis cuba uji ke atas Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab Sulaiman ni seorang nabi dan rasul sekaligus seorang raja dan pemerintah. Tujuan dia hantar surat kepada Nabi Sulaiman ni untuk apa? Kita akan mengetahui setelah utusan-utusan kita ni kembali. Jadi Ibnu Abbas sebut sekiranya Nabi Sulaiman sudi untuk menerima hadiah tersebut, kita hantar hadiah ni, kalau Sulaiman sudi terima, maka yakinlah kamu bahawa Sulaiman itu hanyalah seorang raja. Kalau dia terima hadiah aku hantar ni, kamu kena percaya, kamu kena yakin dia adalah seorang raja dan bolehlah kalau kamu nak memeranginya. Tetapi sekiranya Sulaiman ini menolak hadiah-hadiah yang kita hantarkan ini, maka kamu kena percaya dan yakin juga bahawa dia adalah sebenar-benar seorang nabi dan rasul, dan kita kena ikut serta beriman dengan apa yang dia perintahkan kepada kita. Dia nak tengok karakter ni. Kalau biasa ambil hadiah ni, sifat dia ialah raja. Kalau dia tolak, betul-betul dia seorang nabi dan rasul. Sebab itulah dalam ayat yang lain kita akan bahas. Bila lagi kita ada? Hari Ahad ni. Cuma kita ambil sikit. Bila utusan tu sampai, diberi segala hadiah ni, Nabi Sulaiman terima ke Nabi Sulaiman tolak? Nabi Sulaiman tolak. Buat apa Nabi Sulaiman terima? Kerana hadiah yang tak seberapa ni, kerana kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ni lagi hebat, lagi gah, lagi lebih daripada apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Bilqis kepada dia. Bukan tu yang dia nak. Bahkan dalam perbahasan Ibnu Katsir menyebut, antara rancangan dan ujian Ratu Bilqis ialah apa? Antara ujian yang dia nak buat ialah supaya kalaulah Sulaiman ini menerima hadiah mereka dan hatinya akan menjadi lunak, kemudian dia akan membiarkan kerajaan kita. Dah terima hadiah ni, biarlah dia bagi hadiah, kita jangan kacaulah kerajaan dia. Atau dia nak kita ni menghantar kepadanya bentuk ufti setiap tahun. Maksudnya kita akan mengikat satu perjanjian dengan dia bahawa kita ni kena bayar dengan jumlah sekian-sekian, harga sekian-sekian, nilaian sekian-sekian pada setiap tahun, dan dia tak ganggu dan kacau kerajaan kita. Tapi semua yang diuji tadi tak berbaloi kerana semuanya ditolak oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bukan dia nak hadiah-hadiah tu. Apa yang Allah bagi pada dia jauh lagi besar, jauh lagi hebat. Sebab itulah untuk membungkam diplomasi cara Nabi Sulaiman pula, dia nak attack balik. Tapi cara Nabi Sulaiman attack bukan dengan kekerasan, sama cara halus bagaimana yang Bilqis guna. Sebab itulah dia suruh orang-orang yang ada di sekeliling dia supaya bawa apa pada dia?
Siapa yang boleh bawa singgasana Ratu Bilqis tu depan aku? Tu kan dia minta kan, siapa bawa? Keluarlah jin Ifrit kan. Jin Ifrit tu kata, sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu tu, aku boleh adakan dah benda tu depan kamu. Sekarang ni Nabi Sulaiman duduk di tahta dia, di singgasana dia. Sebelum kamu bangun, maknanya tak ada kamu bangun tu, aku boleh ada dah duduk depan kamu. Cepat Jin Ifrit nak bawa. Dan juga Al-Quran menceritakan, ayat menceritakan ada seorang hamba Allah yang diberi pengetahuan Alkitab. Dan ada sesetengah tafsir, ada kita panggil tafsiran yang bersifat simbiosis. Kenapa Al-Quran menggunakan seseorang yang diberi pengetahuan Alkitab umum? Dia tak sebut kitab apa. Kalau sebut kitab ni, pakat cari ke tak ilmu kawan tu? Kalau sebut kitab sekian-sekian, pakat carilah, nak ilmu hak kawan tu ada. Dikatakanlah tafsir, wallahu alam lah nama betul dia, orang tu ialah Asif bin Barkhia kan. Asif bin Barkhia. Jadi dia kata apa? Dia kata dia boleh buat lagi cepat, lagi pantas daripada Ifrit tu. Kalau kira Ifrit ni hak duduk tak ada bangun tu ada dah, dia hanyalah sekelip mata. Tak ada mata kamu berkelip, berkelip, ada dah. Lagi laju. Jadi sebab itulah bila Bilqis turun sendiri, Nabi Sulaiman tunjuk dia, kamu kenal tak singgasana ni? Jam kawan tu lah. Tapi dia berasa tak percaya, tak masuk akal lah. Singgasana dia tiba-tiba duduk sini, siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Itu dia kata, tapi kalau tengok tu macam aku punya. Kan ada ayat tu, macam aku punya, tapi adalah sikit, sebab adalah kita kata melalui cara tu mungkin adalah kekurangan-kekurangan dan kecacatan tertentu. Dia berasa macam supah aku dah, tapi adalah tempat-tempat yang tak berapa ni. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas tentang ayat tersebut. Walau bagaimanapun, ada beberapa catatan-catatan lah. Saya ambil sikit dalam Kebra Nagas tadi, bahawa ada juga yang menyebut sebenarnya benar-benarkah Bilqis ni menyembah matahari? Menyembah matahari. Dan disifatkan dalam kitab tersebut, dia seolah-olah jadi macam satu trinity. Trinity. Sebab ada satu dewa. Ini kajian ahli-ahli arkeologi dan sejarah dah. Ada satu dewa yang disembah dan dipercayai oleh orang-orang Sabak kuno sebelum ni, nama dia Ilmakah. Ilmakah nama dewa tu. Dan dikatakan dewa ni lah yang disembah oleh orang-orang Sabak dulu. Dan trinity cara mereka ialah matahari, bulan, Venus. Matahari, bulan, Venus. Saya ulang lagi, matahari plus bulan plus Venus. Selalunya matahari diiktibarkan, dianggap sebagai dewa, bulan diiktibarkan sebagai dewi, dan hasil percantuman dewa-dewi itu lahirlah Venus tu. Itu disebut dalam Khibra Nagas tu. Walaupun ada macam saya sebut tadilah, ada kata mitos, kita bukan nak percaya pun. Kita sebagai bacaan tambahan, informasi tambahan. Tapi ada setengah orang di Habsyah wa Ethiopia percaya tu adalah sejarah yang benar-benar berlaku kepada pemerintahan yang ada di Sabak pada satu ketika dulu. Dan berkaitan kitab tu panjang kalau nak bahas tu. Raja mereka pernah bawa jumpa Ratu England lah kitab tu. Panjanglah perbahasan tu, nanti kita ada masa kita bahas pada lain-lain edisi dan keluaran insya-Allah. Jadi saya berakhir di sini pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ayat yang kita baca pada malam ini dapat memberikan kefahaman dan pencerahan kepada kita berkaitan dengan surah An-Naml ayat 32 hingga 35 yang kita baca dan tafsirkan tadi. Apa yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك
فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.